Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat tajuk statistik dan cikgu akan cuba menerangkan tentang formula tentang penggunaan formula mean dan variance Okay, kita akan pecahkan kepada dua jenis data kita, iaitu data yang tidak terkumpul dan data yang terkumpul. Untuk data tidak terkumpul maksudnya kita nampak jelas data-data tu. 2, 2, 3, 3 dan kita nampak bilangannya berapa dan kita akan mencari mean. Untuk mean kita akan guna formula ni, iaitu jumlah data. Sigma ni maksudnya jumlah data bagi bilangan data. Maksudnya macam ni X bar itu mean. Kita tulis dulu formula nak jawab, tulis formula dulu. Dan sigma X ni maknanya kita akan tambah lah 2 tambah 2 tambah 3 tambah semua ni kita akan tambah. Jadi kita akan dapat 2 tambah 2 4, 7, 10, 14, 19, 26, 35, 45. 45 dan kita bahagi dengan bilangan data kita ada 9 3, 6, 9. Jadi kita dah dapat mean. Mean ni mudah je sebab kamu pun dah belajar dalam matematik Jadi mean dia adalah 5. Sigma X bagi N. Sekarang kita akan tengok variance pula. Variance ni formula dia, kita guna formula ni dulu. Dua formula ada untuk variance. Variance ialah sigma X kuasa 2 per N tolak mean kuasa 2. Jadi apa maksud ini? Maksud ini ialah kita kena kuasa 2 kan setiap data kita sebelum kita tambah. 2 ni maksudnya 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 4 tambah 9 tambah 9 macam tu. 4 tambah 4 tambah 9 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Cikgu letak kat sini lah sebab kita nak tolak pula mean sekejap lagi. Tambah 25 tambah 49 tambah 81 tambah 100. Tambah semua ni. Kemudian kita bahagi dengan N kita. N ialah 9. Dan kita akan tolak mean kuasa 2. Mean kuasa 2. Mean tadi kita dah dapat. Kita tolak 5 kuasa 2. Jadi jumlah ini kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 297 bagi 9 tolak 25. Jadi kita akan dapat 8. Kita akan dapat 8. Variance ialah 8. Seterusnya kita akan terus dapat sisi yang piawai ataupun standard deviation. Standard deviation ialah punca kuasa 2, 8 square root 8, iaitu 2.83. 2.83. Jadi tadi kita mencari variance menggunakan formula ini. Kita kuasa 2 kan. Setiap data kita, kemudian kita tambah, kemudian kita bagi bilangan data 9 dan kita tolak min kuasa 2. Satu lagi formula yang kita perlu faham juga formula yang kedua ini ialah setiap data kita akan tolak min dulu. Kemudian kita kuasa 2, kemudian kita tambah, baru kita bagi N. Kita akan kira menggunakan formula yang kedua ni. Jadi variance ialah data kita yang pertama ni kita tolak dengan mean. Mean kita tadi 5 Jadi 2 tolak 5. 2 tolak 5 negatif 3. Kita akan ambil negatif 3 kuasa 2. Kita akan tambah dengan yang kedua. Sama juga negatif 3 kuasa 2. 2 tolak 5. Yang ketiga 3 tolak 5. Jadi negatif 2 kuasa 2. Kemudian negatif 2 kuasa 2. Kemudian 4 tolak 5 negatif 1 kuasa 2. Dan kita akan tambah sampai habis lah. 5 tolak 5 kosong, kosong lah. 0 kuasa 2 kosong lah. 7 tolak 5 2. Ini kita dapat positif pula. 9 tolak 5 4 kuasa 2. Dan
10 turut 5. 5 kuasa 2. Kita tambah semua yang kuasa 2 ni. Kita bahagi dengan 9. Dan kita akan dapat jawapannya sama juga ya. Kita akan dapat 8. Kita akan dapat 8. Okay, kalau kamu cek nilai ni semua 72 lah. 72 per 9. Kita boleh letak kat sini lah langkah kita yang sebelum dapat 8 ni. 72. Okay, 72 per 9. Dan variance nya ialah 8. Seterusnya sisi yang piawai ialah punca kuasa 28 iaitu 2.83. Sama lah ya. Baik, kita pergi pula kepada data yang terkumpul. Okay, sebelum tu kamu perlu faham lah data terkumpul ni ya. Maksudnya ni data daripada 1 markah hingga 10 markah, 5 pelajar. Okay, kalau kita nak senarai memang banyak lah sebab semua ni berjumlah 50 ya. Jadi kita terpaksa kumpulkan data tu dan buat anggaran lah. Okay. Kemudian cikgu nak bagi tahu sini, formula ini masih lagi valid untuk kita gunakan. Cuma bila ada kekerapan di sini, formula ini ditambah F kat sini. Okay. Kita kena darab dengan bilangan. Okay. Sebab ini kalau kita anggalkan titik tengahnya 5.5. Kalau kita tak darab dengan 5, maksudnya kita, untuk seorang sajalah. Sedangkan ada 5 orang, jadi kita darab F. Di sini pun ada F. Okay. Ini pun sama. Kita akan darab dengan F. Okay. Kita akan cari min menggunakan formula ini ya. Jadi min ialah sigma fx per dengan n. Okay. Ataupun sigma f. N ini sama dengan sigma f. Jadi kita letak kat sini sebab panjang pengiraan dia. Fx maksudnya ini f. X kita kena cari titik tengah lah. Ya, titik tengah untuk ini adalah 5.5. Ini 15.5. Kita tambah ni dan kita bagi 2 ya. 11 bagi 2, 31 bagi 2. Ini 25.5, 35.5 dan 45.5. Dan kita akan darab dan tambah. Jadi kita akan ambil ni lah. 5.5 darab 5. Okay, macam matematik lah. 15.5 darab 8 tambah 25.5 darab 20 tambah 35.5 darab 10 tambah 45.5 darab 7. Ini adalah min. Kita perlu bahagi dengan n. N ialah 50. Jadi kita akan dapat, kalau kamu kira ni, kamu akan dapat 1335. 1335 per dengan 50. Maka minnya ialah 26.7. Okay, kita akan mencari variance pula ya, menggunakan kedua-dua formula ini. Dan kita akan buktikan bahawa kedua-dua formula ini adalah sama. Okay, kita akan dapat jawapan yang sama. Variance ialah sigma f x square over n minus x bar square. Jadi kita akan square dan kita data kita ni lah ni 5.5 ni kita square, kemudian kita darab dengan f. Kemudian kita tambah macam tu. Jadi macam ni ya, 5.5 square darab dengan 5. Kemudian kita tambah ni sigma maksudnya tambah.
15.5 square darab 8 tambah 25.5 square darab 20 35.5 square darab 10 sampai habis lah. 45.5 square darab 7. Okey, kemudian kita bahagi dengan N. N kita 50. Kemudian kita tolak min tadi. Min tadi 26.7 square. Jadi kamu akan dapat berapa ni? Mana berapa? 4, 172.5 per 50. Okey, tolak 26.7 kuasa 2. Kemudian seterusnya kita tekan lagi kalkulator dan kita akan dapat 130.56. Ini untuk variance lah. Isi ampere Y kita boleh square root lah. Isi ampere Y ialah square root ni. Dan carilah nah. Okay, untuk formula yang satu lagi ni, variance ialah sigma F X minus X bar square over N. Jadi maksud di sini kita data kita ni kita akan tolak min dulu, kemudian baru kita square. Jadi maksudnya macam ni ya, kita ambil kita ambil 5.5 tolak dengan min kita. Min kita tadi berapa tadi? Min kita 26.7. Okey, dan kita square dan kita darab dengan 5. Macam tu. Dan kita tambah dengan markah yang kelas yang seterusnya ialah 8 darab 15.5 tolak 26.7 square tambah dengan 25.5 tolak 26.7 square. Kita tolak min, kemudian baru kita square. Tambah dengan 10 35.5 tolak min square. Tambah dengan 45.5 tolak min square. Okey, dan darab dengan 7 depan. Dan kita bahagi dengan 50. Kita akan dapat jawapan yang sama. Kita akan dapat 28.245 bahagi dengan 50 iaitu 130.56. Samalah macam tadi. Minta maaf ya, ini bukan ini tak ada ya. 6528 saja per 50 jadi 130.56. Jadi maksudnya kedua-dua formula ini akan memberi jawapan yang sama lah ya. Jadi kamu kena faham kedua-dua formula ini macam mana nak guna dia. Okey, yang ini kita kuasa 2 dia kuasa 2 markah ni ya, min tu kuasa 2 titik tengah tu. Okey, 5.5 tu kuasa 2 baru kita darab dengan 5. Kemudian kita tambah kita darab dia ni kalau kita nak baca formula ni daripada kanan Okey, kuasa 2 kemudian kita darab F kemudian kita tambah. Okey, kemudian kita bahagi N bagi 50.
Lepas tu tolak min kuasa 2. Untuk formula yang kedua ini, kita baca yang kanan dulu. Maknanya setiap data kita, titik tengah kita ni X, kita tolak dengan min dulu. Kemudian kita kuasa 2. Kemudian baru kita darab dengan F. Kemudian baru kita tambah. Seterusnya kita bagi dengan N. Kita akan menjawab soalan SPM 2011 ini. Min bagi suatu set nombor-nombor 2Y5, 2Y tambah 1, 10 dan 12 ialah 7. 7 ini adalah min. Nombor dia kat sini saja data dia. Jadi dia minta kita cari Y, dia kita akan guna formula min lah sebab diberi min. Jadi kita mula dengan formula ni, X bar sigma X over N, dan kita akan cari sigma X. Sigma X adalah 2 tambah Y tambah 5 tambah 2Y tambah 1 tambah 10 tambah 12. Dan kita akan bagi dengan 7, berapa nombor? Bagi 6. Bagi 6 dan minnya ialah 7. 7 darab 6, 42. Sini 2, 7, 8, 18, 30, 30. Tambah ini 3Y. Okey, tak ada dah ni. Ini tak ada dah. Jadi kita dapat 3Y sama dengan 42 tolak 30, 12. Jadi Y sama dengan 4. Untuk soalan A bahagian 2, kita perlu mencari variance. Kita akan gunakan formula variance ialah sigma X square over N minus X bar square. Sebelum itu kita perlu gantikan nilai Y. Untuk kita nampak jelas data kita 2, 4, 5. Ini 8 tambah 1, 9, 10 dan 12. Kita akan mencari variance. Setiap data kita akan kuasa 2, kemudian kita tambah ya. Jadi 4 tambah 16 tambah 25 tambah 81 tambah 100 tambah 144. 12 kuasa 2. Bahagi dengan 6 dan tolak min. Min kita 7 kuasa 2. Dan kita akan dapat 370. Ini nilai atas ni bagi 6. Dan tolak 7 kuasa 2, 49. Dan variance-nya ialah 38/3. Atau kita boleh jawab dalam bentuk desimal 12.67. Untuk bahagian B, ada perubahan pada data tersebut, di mana set itu, setiap nombor dan set itu didarab dengan 3 kemudian ditambah dengan 2. Untuk lebih faham ni kita tengok, kita akan ambil setiap data kita ni, kita ikut arahannya 2, 4, 5, 9, 10, 12. Ni data kita. Maksud soalan ini ialah didarab dengan 3 kemudian ditambah dengan 2. Maksudnya ini darab 3, 2 darab 3 tambah 2. Jadi data ni akan jadi 2, 3, 6 tambah 2, 8. Macam tu. Data ini pula 4 darab 3, 12. 12 tambah 2, 14. 5 darab 3, 15 tambah 2, 17. Dan seterusnya lah. Untuk soalan jenis ini, cikgu rasa cikgu tak perlu buktikan, tunjukkan pada kamu tentang apakah berlaku pada variance dan min. Apakah dia punya kesan terhadap min dan variance. Untuk min, soalan macam ni untuk min, min akan ikut perubahan tersebut. Kalau darab 3, min akan darab 3 jugalah. Dan kalau tambah 2, min pun akan tambah 2. Maksudnya min kita tadi ni 7. Jadi 7 tu darab 3, dia akan ikut
Dan tambah 2 pun ikut. Jadi ini min baru untuk data yang baru ini. 21 tambah 2, 23. Okey, min baru kita ialah 23. Untuk variance pula, okey. Untuk tambah, variance tidak berubah. Okey, variance tidak berubah. Maksudnya, kalau setakat tambah 2 ini, variance masih lagi 12.67. Tetapi, apabila setiap data didarab dengan, untuk kes ini didarab dengan 3, variance akan didarab dengan 3 kuasa 2. Okay, jadi variance baru ialah 12.67 didarab dengan 3 kuasa 2. Jadi jawapannya ialah berapa ni? 12.67 darab dengan 9. Jadi 114.03. Okay. Dan soalan meminta kita mencari sisihan piawai, standard deviation. Jadi kita teruskan lagi. Standard deviation ialah square root lah. Square root 114.03. Jadi kita dapat 10.68. Okey, siap untuk soalan. Sekiranya soalan meminta kita mencari mod, kita perlu membina histogram di atas kertas graf. Okey, dan cara untuk mencari mod ialah kita perlu 3 palang. Kita perlu 3 bar ni. Yang tinggi sekali ni adalah kelas mod lah. Ini kelas mod. Tetapi soalan ADMAT lebih detail daripada maths dia minta kita mencari mod, bukan kelas mod. Bila kita nak cari mod, jadi kita perlu cari nilai kat sini. Caranya ialah kita ambil 3 bar ni, sebelum dan selepas, kemudian sambung hujung ke hujung lah, penjuru penjuru ni dengan sini, dan penjuru sini dengan sini. Jadi kalau bar yang sebelum lebih tinggi, dia akan berat sebelah kiri lah. Kalau bar ni lebih tinggi, dia akan berat sebelah kanan lah. Jadi kita baca di paksi X ini. Ini adalah bacaan untuk mod. Sekarang kita akan melihat pula bagaimana mencari median. Okey, kalau dalam matematik kita akan membina OGIF jadi OGIF akan mengambil kekerapan longgokan ataupun kumulatif frekuensi. Jadi kita perlu ada satu lagi kolom tambahan, iaitu kumulatif frekuensi kekerapan longgokan, di mana kita akan menambah frekuensi kita, menambah kekerapan kita 4 tambah 6 10 tambah 10 macam tu. Kemudian kita akan gunakan formula ini median ialah L. L ni adalah lower boundary ataupun sepadan bawah kelas median kita, tambah dengan N per 2 lah kalau median. Sekali kita akan mencari kuartil pertama dan ketiga menggunakan formula ini juga. Kalau kuartil, first kuartil kita akan ambil 1/4 N bagi 4. Third kuartil kita akan ambil 3/4 N Tolak F ni adalah kumulatif frekuensi before median kelas. Jadi kalau kelas median kita kat sini, kita akan ambil sebelum lah. F besar ni adalah F yang sebelum kelas median. Kemudian kita akan darab dengan C. C ni adalah saiz kelas kita saiz kelas kita. Kemudian kita akan bahagi dengan FM ataupun frekuensi kelas median. Okey, bracket ini boleh kita turunkan hingga ke bawah. Macam ni pun boleh. Tambah N per 2 tolak F per dengan FM. Kemudian kita darab dengan C. Okey, untuk soalan ini kita perlu tahu
kelas median ya. Kelas median adalah semua 32, data kita 32. Jadi kelas median berada pada kedudukan yang ke-16. 32 bahagi 2 ya, ke-16. Jadi kalau 16 ini ada kelas median kita. Okey, yang 20 ni. Sini sampai 20 saja data kita sampai ke 10 saja. Sini sampai 20, 16 duduk dalam ni. Jadi ini kelas median. Okey. Jadi L untuk kelas median. Lower boundary untuk kelas median ialah berapa? Ini kat sini. 19.5. Lower boundary. Sepadan bawah 19.5. Tambah N per 2. 32 bahagi 2. 16. Tolak F. Okey. F adalah cumulative frequency before median class. Ataupun kekerapan longgokan sebelum median, kelas median. Inilah ni. Ini kelas median kita. So ini adalah F besar sebelum okay, 10. Kemudian kita bahagi dengan frekuensi ataupun kekerapan kelas median. Ini kelas median 10. Didarab dengan size kelas. Size kelas 0 sampai 9 kita ada 10 number. Termasuk 0, termasuk 9. Jadi 10 number darab dengan 10. Jadi kalau kita kira ini kita akan dapat 25.5. Iaitu dia akan berada dalam kelas median ni lah. 25.5. Okay, tak semestinya di tengah lah ya. Ini pengiraan kita. 25.5. Untuk memudahkan kamu menggunakan formula ini, kamu boleh buat segitiga di atas kelas median supaya puncak segitiga itu akan berada pada kekerapan kelas median. Jadi ini adalah kelas median kita. Ini kelas median kita ya. Jadi kamu buat segitiga macam ni. Jadi tiga bucu segitiga ini akan mewakilkan nombor-nombor ini. 9.5 ialah yang ini. 9.5 adalah kat sini, sepadan atas ini sama dengan sinilah. Kemudian 10 ini adalah kekerapan longgokan sebelum kelas median F ini ya, 10 ni. Dan 10 ini pula adalah kekerapan kelas median. Jadi lebih mudahlah untuk kamu menggunakan formula ini. Okay, sekiranya soalan meminta kita mencari julat antara kuartil ataupun interquartile range, kita perlu mencari Q1 dan Q3. Okay, first quartile dan third quartile. Kita akan gunakan formula median tadi. Median L tambah N per 2 tolak F bahagi FM didarab dengan C. Okey. Jadi perbezaannya di sini, kalau first quartile kita akan ambil N per 4. Kalau third quartile kita akan ambil 3 per 4 N. 3 suku ya. 75%, 25%. Jadi yang lain tu lebih kurang samalah. Jadi yang pertama kita perlu mengenal pasti first quartile kat mana. Jadi 32 ini kita bagi 4. Kita bagi 4 kita dapat 8. Jadi 8 adalah kelas ini ya. Yang 10 ni. Okey, 10 ni ini 8 dalam ni lah. Jadi kita buat segitiga macam tu. Segitiga macam tu, jadi kita akan ambil yang ni yang pertama ya, 9.5. 9.5 tambah ini N per 2 ni akan jadi N per 4. N per 4 kita akan ambil 32 per 4. Jadi segitiga kita tadi ni. Okey, lepas tu kita akan ambil 4 ini. F besar untuk dia. Kemudian kita akan bagi dengan sini. Okey, bucu segitiga 6. Kemudian C-nya sama lah 10. Okay, kita akan dapat 16.17.
untuk first quartile. Baik, untuk third quartile pula, Q3 kita akan mencari kelas dulu. 34 darab dengan 32. 34 darab 32 8, 24. Okey, 24 ini akan berada di sini ya, dalam sini. Jadi kita akan buat satu triangle kat sini. Kita akan ambil 29.5. Okey, tambah di sini yang kita cari tadi ni lah. 24 ya, 34 daripada 32, 24. F adalah sini 29, F adalah 20. Per dengan 8. Darab dengan 10. Okey, yang ini kita akan dapat 34.5. So, interquartile range ataupun julat antara kuartile. Julat antara kuartile ialah 34.5 tolak 16.17. Jadi kita dapat 18.33. Okey, itulah cara menjawab soalan median dan quartile. Okey, cikgu rasa cikgu sudah cover ke semua konsep dalam tajuk statistik ini. Okey, setakat ini dulu. Terima kasih.